Hai, Assalamualaikum. Baiklah, saya pada hari ini saya akan menerangkan lab 3 pneumatic system. Baiklah, mari kita start dengan lab activity 1. Baiklah, ini adalah lab activity 1 yang saya perlu membuatkan litar, saya perlu bina litar, ketiga-tiga litar ini di dalam fluid sim. Baiklah, mari kita mulakan. Baiklah, saya telah pun siapkan litar, ketiga-tiga litar yang saya tunjukkan tadi di dalam lab sheet. Baiklah, untuk litar yang pertama ini saya menggunakan single acting cylinder, 3/2 wave valve with push button dan juga air compressor. Semua litar menggunakan air compressor. Dan untuk litar kedua juga saya menggunakan 3/2 wave valve with push button, single acting cylinder, 5/2 wave valve with selection switch untuk litar ketiga, dan juga double acting cylinder. Baiklah, saya akan tekan start untuk lihat apa yang akan terjadi. Baiklah, apabila saya tekan start, munculnya warna biru pekat dan juga biru cair. Baiklah, biru cair ini bermaksud tiada air compressor yang melaluinya, manakala jikalau biru pekat ini bermaksudnya ada air compressor melaluinya. Baiklah, bagi saya keterangkan untuk litar satu ini, di sini kita dapat lihat air compressor mempunyai laluannya untuk pergi ke single acting cylinder ini, dan piston di sini ditolak. Jadi saya akan tekan di sini, push button di sini, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Apabila kita tekan push button tadi, air compressor tidak dapat terus pergi ke single acting cylinder. Ini sampai ke sini saja, dan di sini akan turun ke atmosfera. Kerana itu dia dipanggil 3/2 wave valve, kerana di sini 1, 2, 3. Itu kerana 3. Manakala 2 kerana dia mempunyai dua tempat, di sini 1, di sini. Baiklah, untuk litar yang kedua ini, air compressor tidak berjaya melaluinya kerana laluannya tidak ada. Jadi apabila saya tekan, sini mempunyai laluan air compressor untuk melaluinya, dan spring tadi ditolak dengan force-nya. Kita boleh lihat springnya kembali dan springnya ditolak. Okay, baiklah, untuk litar yang ketiga ini, kita dapat lihat air compressor berjaya melaluinya dan pergi ke retract port di sini. Tapi apabila kita kita tekan, air compressor berjaya pergi ke extract port melalui di sini. Kerana apa dia dipanggil 5/2 wave valve? Kerana di sini mempunyai 5 port, 1, 2, 3, 4, 5. Kali 2 tu adalah di sini 1 dan juga di sini 1. Itu saja. Baiklah, kali ini saya akan terangkan pula observation untuk soalan 1. Tabulate the list of component yang saya gunakan di figure 1. Baiklah, mari saya tabulatekan. Baiklah, ini adalah simbol yang saya gunakan dan juga nama-namanya, simbol komponen yang saya gunakan. Baiklah, untuk yang pertama ini adalah compressed air, simbol segitiga ini. Kemudian saya menggunakan 3/2 wave valve with push button. Saya menggunakan single acting cylinder. Saya menggunakan single acting cylinder juga, 2. Yang ini ada spring tapi telah pun ditekan. Yang ini tidak ditekan lagi. Dan saya menggunakan 3/2 wave valve with push button. Ini lain sikit ya bentuknya. Double acting cylinder dan 5/2 wave valve with selection switch. Okey, baiklah, kali ini saya akan membincangkan observation yang kedua, iaitu adalah discuss the difference between the two actuator below. Baiklah, untuk actuator yang pertama ini, kita gunakan di litar pertama dan juga litar kedua.
Manakala untuk aktuator yang kedua kita gunakan di litar ketiga. Baiklah, untuk perbezaannya adalah aktuator yang pertama ini tidak akan stay di tempatnya. Jadi kita perlu holdkan dia untuk menolak spring ini. Untuk menolak silinder ini ke belah ke penghujungnya. Kemudian untuk aktuator yang kedua ini kita hanya perlu tekan sekali dan tak perlu holdkan dia. Kemudian silinder ini akan bergerak terus ke penghujungnya. Aktuator pertama ini digunakan di laluan satu hala saja, manakala aktuator yang kedua ini digunakan di laluan yang lebih daripada satu. Itu adalah digunakan di dua hala. Okay, Assalamualaikum. Ini saya akan menjawab question nombor 1, iaitu describe the function of the spring for component A1, A2, A3, B1 dan B2. Okay, untuk A1, apabila tekan push button, dia akan ke angin tidak akan melalui, dan spring B1 ni dia akan interact. Apabila push button ni dilepaskan, angin akan melalui dan spring piston ni dia akan extend dan ke kanan. Okay, untuk spring A2 ni apabila tekan push button, angin akan melalui dan spring B2 ni dia akan ke kanan, dan manakala apabila A2 ni push button A2 ni dilepaskan dan spring B2 ni dia akan kembali ke tempat asal. Okay, untuk A3, spring A3 apabila tekan push button dia akan ke kanan, dia akan extend. Apabila tekan push button kembali dia akan interact. Okay, itu. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari saya akan menjawab question nombor 2 untuk lab activity 1, iaitu explain why B3 does not need a spring. Okay, B3 ni dia tak perlukan spring kerana ia mempunyai dua hala. Apabila tekan push button, A3 dia akan extend, dan tekan sekali lagi dia akan interact. Baiklah, kali ini saya akan tunjukkan lab activity kedua, iaitu saya perlu membuat litar seperti begini yang diberi nama flow control pneumatic system. Dan apabila saya telah pun siapkan litar ini, saya perlu settingkan B1 dan juga B2 kepada 10%. Baiklah, saya telah pun siapkan litar yang saya tunjukkan tadi di lab sheet tadi. Saya menggunakan double acting cylinder, nanometer, one way flow control valve, 5/2 wave valve with selection switch dan juga compressor. Baiklah, fungsi one way flow control valve ini adalah untuk membenarkan air compressor melalui satu hala saja. Untuk membenarkan dia melalui dua hala. Dua hala di sini. Tapi apabila adanya bulatan kecil ini, ianya akan menghalang daripada melalui dua hala dan hanya membenarkan satu hala saja. Baiklah, saya akan tekan start. Dan untuk makluman, saya telah pun setkan kepada 10%. Di sini kita dapat lihat air compressor berjaya melalui B2 dan terus pergi ke retract port. Tapi apabila saya tekan valve di sini, saya dapat lihat air compressor juga berjaya melalui B1 ke extract port. Dengan apabila saya telah pun setkan kepada 10% tadi, silinder ini bergerak secara perlahan untuk pergi ke penghujungnya. Saya ulang sekali lagi. Di sini kita dapat lihat silinder ini bergerak secara perlahan berbanding dengan B2 tadi. Kerana anak panahnya yang berat ni menunjuk di atas, di sini menunjuk ke bawah. Baiklah, untuk observation lab activity 2, discuss the effect of setting B1 and B2 sama 10% to the operation of the pneumatic system versus when they are set to 100%. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan efek yang akan terjadi pada B1 dan B2 apabila dia menjadi 10%
dan apabila saya settingkan, saya tukar settingnya kepada 100%. Baiklah, mari saya buat. Baiklah, untuk 10%, saya perlu settingkan dia kepada 10. Baiklah, kemudian saya tekan. Benda ini, silinder ini bergerak secara perlahan. Nampak? Perlahan. Tapi apabila saya membuatnya kepada 100, silinder ini bergerak dengan kelajuan 100%. Apabila kita membuat 10%, dia akan bergerak secara perlahan. Silinder akan bergerak secara perlahan. Tapi apabila kita membuat 100%, silinder ini akan bergerak secara laju ke extract dan juga ke retract. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan menjawab question untuk lab activity 2, iaitu discuss the function of this component below at B1 and at B2. Okay, nama komponen ni ialah valve, check valve with control pilot. Okay, fungsi check valve ini ialah untuk dia akan berfungsi pada B1 kerana dia akan ikut arus berapa yang saya set, iaitu sebanyak 10%. Manakala untuk check valve with pilot control pada B2, dia tidak akan berfungsi sekiranya melawan arus. Itu saja. Baiklah, saya akan tunjukkan lab activity ketiga, iaitu saya perlu membuat litar seperti begini. Dan itu litar ini diberi nama Logic Function Implementation in Pneumatic System. Baiklah, mari kita mulakan di FluidSim. Baiklah, saya telah pun siapkan litar yang saya tunjukkan di lab sheet tadi. Dan saya menggunakan double acting cylinder, 5/2 way valve with selection switch, 2 pressure valve, dan saya menggunakan 3/2 way valve with push button, 1, 2, 3, dan juga compressor. Baiklah, saya akan tekan start. Baiklah, di sini kita dapat lihat 4 laluan untuk compressor pergi ke valve, untuk pergi ke silinder. Di sini, dan di sini. Hanya laluan di sini saja berjaya untuk menghantar air compressor pergi ke sini, untuk pergi ke retard port. Baiklah, saya katakan di sini. Dan di sini kita dapat lihat air compressor melalui di sini, tapi tidak lepas di sini kerana tu pressure valve ini menjadi close. Dan kalau saya tekan di sini, tu pressure valve menjadi close juga. Bila saya tekan di sini berjaya untuk menghantar air compressor, sekali lagi berjaya, tapi bukan di sini tapi di sini. Kemudian bila saya tekan 5/2 way valve di sini, dan saya tekan 3/2 way valve di sini, 5/2 way valve ni akan tertolak ke sini kerana air compressor melalui di sini dan akan menolak. Baiklah, apabila 5/2 way valve berada di sini dan saya tekan ini, sebelum saya tekan kedua-dua ini, saya perlu tekan sekali control di laptop. Pastikan dia. Nampak? 5/2 way valve ini tertolak semula ke belah sini dan air compressor berjaya dihantar di extract port. Baiklah, untuk observation untuk lab activity yang ketiga, saya perlu describe how to activate the actuator yang di sini. Itu adalah di sini, DC. Baiklah, mari saya mulakan. Baiklah, untuk actuator yang ditunjuk di observation tadi, ianya berada di sini.
Baiklah. Actuator ini berfungsi apabila saya menekan 5/2 wave valve ini ke sini. Jadi apabila saya tekan 3/2 wave valve di sini, dia akan menolak. Saya ulang balik. Dia tolak. Baiklah, jikalau untuk yang di sebelah sini, ianya perlukan begini. Nampak? 5/2 wave valve ini ditolak juga. Sama saja. Jadi untuk mengaktifkan dia, kita perlu menekan 3/2 wave valve di sini, dan apabila 3/2 wave valve ditekan, maka air compressor akan melalui laluan di sini dan akan menolak 5/2 wave valve ini. Untuk laluan di sini, laluan sebelah sini ataupun sebelah sini, air kompresornya dapat dihantar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan menjawab soalan question untuk lab activity 3, iaitu soalan nombor 1 dan nombor 2. Okey, soalan nombor 1, show the component used for logic function in the circuit. Okey, untuk menunjukkan komponen yang menggunakan logic circuit ialah ni A1 dan A2. Untuk soalan kedua, state the logic function implement its, is, or, and, no, none, etc. The logic function implement in this lab activity 3 ialah and. Untuk explain why C does not need a spring, ialah sebab fungsi spring ini dia akan return balik ke tempat asal. So dekat C tiada spring, sebab pada A3 apabila ditekan dia akan interact ke tempat asal. Sebagai contoh,